Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Seperti yang kita semua tahu, hari Jumaat juga dikenali sebagai Sayyidul Ayyam yang bermaksud penghulu segala hari. Okey, sebelum saya teruskan majlis ceramah ini, dijemput saudara Munir untuk bacaan doa. Dipersilakan saudara Munir. Okay. Kita mulakan bacaan doa kita pada pagi ini dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua bapa kami, dosa keluarga kami, dan dosa semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Ya Allah yang mujib, peliharalah kami dari wabak COVID-19. Hapuskanlah wabak ini dari muka bumi. Selamatkanlah dan lindungilah kami, seluruh keluarga kami dan juga semua klien-klien kami. Sesungguhnya kami berlindung denganmu Tuhan sekalian alam. Ya Allah ya Rahim, kukuhkan ukhuwah antara kami, tingkatkan rasa hormat antara kami dan limpahkan perasaan kasih sayang dalam hati kami. Ya Allah ya Razak, berikan rezeki yang melimpah ruah kepada kami, tingkat ekonomi kami agar dapat meneruskan hidup dengan membantu saudara-saudara kami yang memerlukan. Ya Allah ya Ghaffar, tetapkanlah hati kami dalam mentaati perintah-Mu, jauhkan perasaan riak, takbur dan sombong dalam hati kami agar kami sentiasa menjadi hamba-Mu yang soleh. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami benar-benar ingin mencapai impian kami pada tahun ini. Maka kabulkan dan permudahkanlah permintaan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you saudara Munir. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua, barisan-barisan leader pejuang-pejuang Takaful Group dan juga hadirin hadirat yang bersama kita dari live Facebook dan juga YouTube. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, tahniah. So berkumpulnya kita pada pagi ini adalah bagi menyertai majlis ilmu yang akan disampaikan sebentar lagi oleh penceramah jemputan kita pada pagi ini, iaitu Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa, seorang pendakwah yang tidak asing lagi lah bagi kita. Okey, dengan ini izinkan saya share sedikit latar belakang mengenai beliau, Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Beliau adalah anak jati kelahiran kampung Kuala Jempol, Bahau, Negeri Sembilan. Ada tak yang daripada Negeri Sembilan? Boleh angkat tangan angkat tangan. Okey, beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Teknologi Malaysia, berkelulusan sarjana kedoktoran falsafah di dalam bidang psikoterapi Islam daripada Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. Kini beliau bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Okey, beliau Datuk sangat aktif dalam bidang dakwah, wanita, kekeluargaan dan kemasyarakatan. So ni masa saya tengok profil Datuk, masya-Allah pencapaiannya kan. Okey, so di antara program TV Tanyalah Ustaz, Halakah TV 9, Al-Hidayah, TV Al-Hijrah, host utama, labbaik Allah, dan pelbagai lagi lah program penyiaran yang berbentuk keagamaan dan kekeluargaan. Okey, majlis sebelum berlengah lagi, majlis dengan sukacitanya menjemput Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa bagi menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Semangat Kerja Keras Kerana Allah.
Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Terima kasih kepada adinda ataupun anak anda Faizah Uthman yang menjadi pengerusi majlis kita ya pada program ilmu kita pada pagi ini. Yang dihormati, yang dikasihi Puan Harina Hamzah, founder SAR Group JB, kepada semua leader, kepada semua ejen takaful SAR Group JB, kepada rakan-rakan FB, rakan-rakan YouTube, sahabat-sahabat, tuan-puan, adik kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baru dapat dengar. Alhamdulillah. Itu ni sekarang ni suara keluar TV ya. Terima kasih Omar. Terima kasih pada Encik Khairul tadi. Tadi saya tengok dekat chat ada juga orang Tampin. Ya, ada orang Negeri Sembilan kan ya. Maknanya alhamdulillah semua respon. Dan daripada awal Ustazah masuk dalam Zoom, SAR Group tadi macam terkejut sikit tengok masya-Allah yang menyambut Ustazah adalah orang yang sangat muda-muda. Ada orang tua tak dekat SAR Group ni? Saya Tak ada Ustazah. Ada orang tua. Ini Semua super muda. syurga ni, syurga tak ada orang tua. Masya-Allah ya. Jadi lain aura orang muda yang sambut tadi dalam Zoom tadi, masya-Allah, subhanallah. Kemudian melihat adik-adik ya dekat skrin sekarang, ada ada saudara Firdaus, ada Puan Faizah, ada ada Tuan Omar, Khairul Fatasha, siapa lagi Ustaz nampak ni? Ni memang muda ni, confirm ni. Tuan Alif ni, Alif Ashraf ni. Muda, paling muda Ustazah. Paling muda. Muhammad, ya, ada adik-adik Ba Amira, masya-Allah. Tuan Fadir Syafi'i. Ni Cik Rahman, Cik Anzar Musa, Cik Muhammad Amirul. Confirm lah tak ada orang tua kat sini. Jadi Ustazah lah yang paling tua sekali. Jadi harap adik-adik semua, tuan-puan yang dikasihi sekalian, ya, mudah-mudahan pertemuan kita ya pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini memberi inspirasi kepada kita. Ya, Ustazah melihat di hadapan ni adalah wajah-wajah anak muda yang insya-Allah akan meraih kecemerlangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat, selagi mana hati kita masih terbuka untuk mendengar nasihat, mendengar pengisian, mendapatkan ilmu, percayalah kejayaan itu masih luas lagi untuk kita terokai. Ya, masih banyak lagi kebaikan dan kejayaan yang insya-Allah bakal kita raih. Tapi kalau kita tutup telinga kita, tutup pandangan mata kita, tutup keinginan kita daripada perkongsian-perkongsian kebaikan, nasihat dan teguran, itu bermakna kita sudah tutup pintu untuk terus berjaya dan berjaya. Ya, ini bukan pandai-pandai ustazah je yang cakap macam ni, tapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, ya, Nabi menyatakan barang siapa yang nak berjaya di dunia, maka hendaklah dia dengan ilmu, dan barang siapa yang nak berjaya di akhirat juga hendaklah dia dengan ilmu, dan barang siapa yang nak berjaya, berhasil dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Jadi alhamdulillah, syabas adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, ya, kita sebenarnya sedang berada pada kunci kejayaan, iaitu kita memberikan ruang dan kesempatan kepada diri kita untuk terus menuntut ilmu. Ya, walaupun ustazah di sini mungkin sebagai orang yang lebih tua daripada adik-adik, ya, daripada sahabat-sahabat sekalian. Tapi alhamdulillah, ya, Allah masih menggerakkan hati ni, ya, untuk terus mencari ilmu. Dalam seminggu akan ada 2-3 kelas yang ustazah akan ikuti.
Contoh macam kalau hari Ahad ada program Risalah An-Nur. Kita belajar dengan beberapa orang syekh ataupun asatizah daripada negara Turki. Ya, untuk belajar tentang Risalah An-Nur, Syekh Badi'ul Zaman An-Nursi. Ya, dan kemudian akan belajar tadabbur dengan melalui medium Telegram, ya, yang dikelolakan oleh sebuah madrasah ataupun pondok di negeri Terengganu. Jadi perjalanan untuk mencari ilmu ni tuan-puan sekalian, adik-adik, sebenarnya adalah gambaran, ya, gambaran bahawa insya-Allah kita akan jadi orang berjaya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi ini kita nak berbicara tentang kesungguhan bekerja. Okey, siapa kat sini yang memang bersungguh-sungguh bekerja? Cuba angkat tangan. Okey, Amirul antara orang pertama angkat tangan. Lepas tu Encik Rahman, lepas tu Encik Andar. Ya, lepas tu Tia Anati pun angkat tangan juga. Alhamdulillah ramai yang angkat tangan. Subhanallah, bersungguh-sungguh ini adik-adik sahabat-sahabat sekalian, ia dipanggil juga dalam bahasa Arabnya adalah itqan. Ya, itqan ni maknanya apa dia? Kesungguhan. Kesungguhan hingga melahirkan tahap profesionalisme dalam setiap apa yang kita lakukan. Ya. Dan hari ini adik-adik sahabat-sahabat sekalian, hari ini berapa bulan hijrah ya? Sekejap. Hari ini berapa Ogos ya? Hari ini 6 Ogos 27 Zulhijjah. Maknanya kita ada lagi 5-6 hari lagi kita akan sambut 1 Muharram. Ya, maknanya kita sekarang ni pada semangat hijrah ya adik-adik sahabat-sahabat, semangat untuk perubahan. Kalau sebelum ni kita rasa kita dah memberikan kesungguhan pada kehidupan kita, pada pekerjaan kita mungkin dah lonjak sampai 60%, dengan datangnya hijrah, semangat hijrah yang kita nak sama-sama serap dalam diri kita, Ustazah harap kita semua boleh pergi jauh lagi sampai 80 ke 90%, insya-Allah. Pada wajah adik-adik semua, sahabat-sahabat, memang insya-Allah ada potensi, pada diri kalian ada potensi untuk berjaya lebih cemerlang. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Itu tagline Ustazah lah, ya, tapi boleh pinjam. Ya, dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Kita pergi jauh sampai 80% insya-Allah. Ya. Jadi bila sebut tentang hijrah, ya, tentang perubahan yang nak membawa kepada nilai kesungguhan, Ustazah nak berkongsi satu kisah. Ya, kisah ni kisah yang biasa saja. Biasa saja, tapi pada Ustazah, adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, ia selalu mengetuk pintu hati Ustazah, memberi satu inspirasi kepada Ustazah sendiri. Ya, bagaimana seorang anak muda yang mungkin ketika mana dia berbicara, dia tak tahu pun bahawa akan ada seorang hamba Allah yang betul-betul ambil apa yang dia cakap menjadi satu motivasi dan inspirasi kepada hamba Allah itu. Jadi anak muda tu dia bercerita perkongsian hidup dia. Ya, dia katakan adik-adik sahabat-sahabat sekalian, dia kata pada waktu dia dapat masuk ke sekolah asrama penuh. Ya, maknanya form 1 lah, ya, form 1 masuk sekolah asrama penuh. Dan dia melihat kepelbagaian yang berada di sekolah tersebut. Antara yang dia lihat ialah betapa bertuahnya sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia yang cemerlang, yang berjaya. Dan bila dia lihat kecemerlangan dan kejayaan kawan-kawan dia tu, ya, sifat-sifat baik yang ada pada kawan-kawan dia tu, bila dia lihat mungkin ada kaitan dengan ibu ayah mereka tu adalah orang-orang yang berjaya, ya, ibu ayah mereka tu adalah suami isteri yang bahagia, ibu ayah mereka tu sentiasa cakna kepada anak-anak, bagi tuition lah, apalah segala macam lah, ya, bagi kebahagiaan, bagi kerukunan rumah tangga dan sebagainya. Itu dia lihat pada kawan-kawan dia. Adapun bila dia melihat pada diri dia, di sana mungkin ada sebahagian nikmat yang Allah berikan kepada kawan-kawan dia, tapi dia tidak ada. Ya, dia tak dapat. Jadi apa yang berlaku kepada diri dia, sahabat-sahabat adik-adik sekalian, dia boleh saja sebenarnya dia ada pilihan untuk merasa kecewa.
Ya, dia ada pilihan untuk berputus harap. Ya, maknanya bagikan sejuta alasan untuk tidak berjaya. Ya, ataupun dia boleh saja nak dengki, dia boleh macam-macam benda kita boleh buat ketika mana kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan kita rasa kita tak ada nikmat tu. Tapi Masya Allah, anak muda ini berkata, daripada awal sekolah lagi, saya tidak mahu sebuah persaingan yang merosakkan jiwa saya. Ya, saya tak nak persaingan yang merosakkan jiwa saya. Ini kita bercakap dengan ramai ejen-ejen takaful ni kan. Ya, saya tak nak sebuah persaingan yang merosakkan jiwa saya. Ya, ataupun dalam pada saya melihat orang lain, tiba-tiba saya merasa dengki, saya merasa kecewa dan sebagainya. Lalu saya membuat satu prinsip, ya, satu prinsip pada hidup saya supaya saya rasa lebih selesa dengan semua keadaan. Lalu prinsip yang saya buat adalah prinsip yang sangat sederhana, kata anak muda ni, iaitu saya mencabar diri saya, ya, hanya dengan mengatakan pastikan hari ini adalah lebih baik daripada semalam. Hanya untuk diri saya. Saya tidak bersaing dengan orang lain. Ya, orang lain yang mungkin dia ada segala prasarana yang menyokong kejayaan mereka. Ya, saya tak bersaing dengan mereka sebab saya nak jaga supaya saya tak down kan. Jadi apa yang saya letakkan ialah saya memastikan dalam hidup saya bermula daripada sekolah menengah lagi, saya mesti melihat bahawa ada peningkatan setiap hari kepada diri saya. Prinsipnya apa dia? Pastikan hari ini lebih baik daripada semalam. Saya berdepan dengan sahabat-sahabat yang Masya Allah dalam hafazan Quran mereka cair. Ya, memang cairlah bila balik rumah kan, mak ayah dia pun ustaz-ustazah, tolong tasmih anak dan sebagainya. Ya, tapi bagi saya tak letak persaingan tu pada mereka. Ya, tapi saya letak apa dia? Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Kalau semalam saya boleh mengulang Quran 5 muka surat, hari ini saya dapat 5 muka surat setengah, saya akan menghargai perubahan yang berlaku pada diri saya walaupun hanya dengan penambahan separuh muka surat saja. Sebab ketika mana saya terus dengan prinsip ini, percayalah 20 tahun lagi saya tidak akan duduk di tempat yang sama. Betul tak adik-adik? 20 tahun lagi saya tak akan duduk kat tempat yang sama. Mungkin saya boleh sebaris dengan mereka ataupun saya boleh terus lebih baik daripada mereka. Sebab apa? Ya, kerana disebut dalam Islam sendiri, ya, Nabi sebut khairul umur dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara. Ini kita boleh masukkan dalam pekerjaan segala macam. Sebaik-baik perkara adalah dawamuha wa in qalla, berterusan walaupun sikit-sikit. Ya, jadi kan ustazah bila dengarkan perkongsian anak muda tu, Masya Allah, subhanallah, ia sangat memberi inspirasi kepada ustazah, adik-adik, ya, sahabat-sahabat semua. Kenapa? Benar, kita kadang-kadang fikir benda yang hebat-hebat, nak cuba raih benda yang hebat-hebat, kita buat perubahan yang hebat-hebat dalam hidup kita, tapi hanya untuk 1 minggu. Tapi hanya untuk 1 bulan. Lepas tu, wajibal ghuyub, haram tak ada. Tak ada apa yang tinggal, ngabihan boreh ya. Ya, tak ada apa pun. Itu namanya semangat-semangat ti ayam je. Masa dengan ceramah, lepas dengan ceramah tu sekejap lah berzikir, bertasbih segala macam. Ya, belanja isteri lah, tak kedekut dah dengan bini apa semua. Bolehlah tahan 3 hari. Lepas pada tu kembali pada asal. Kita tak nak perubahan yang seperti ini. Perubahan yang seperti ini tidak akan mewujudkan kesungguhan dalam kita bekerja, kesungguhan dalam kita beribadah, kesungguhan dalam kehidupan. Ya, kerja keras yang kita maksudkan, adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, mesti bermula dengan sebuah perubahan. Tapi perubahan itu, rahsia besarnya adalah pada dawamuha, berterusan. Kat situ nanti kita akan bertemu dengan orang yang berjaya. Pernah tak sahabat-sahabat, adik-adik, ya, temui orang yang masa kat sekolah tu bijak pandai sangat. Ya, kita dulu kan main dengki dengan dia kat sekolah kan. Asyik nombor 1 je. Padahal tak baca pun. Kita tengok dia main, dia makan, dia bergurau. Ada ya? Siapa yang macam tu? Angkat tangan. Muhammad Hairi ke? Munir.
Mama Hairi ni bijak ni, nampak muka ni. Raja Azfar ni pun ni muka bijak-bijak. Oh, Cik Nazmi ni lagi bijak ni. Ya, kadang-kadang ramai yang macam tu ya. Makna masa sekolah dulu kan, wah Masya Allah ya, hebat-hebat. Kita membayangkan kawan kita, saya orang yang didengki, kata Abdullah Munir. Kesian je. Tak apa ya, banyak pahala dapat. Okey. Kadang-kadang kita menyangka kan, kawan-kawan kita yang hebat-hebat dulu kan, ni mesti jadi doktor ni dia ni, mesti macam-macam kita kata. Tapi percayalah ya, sebenarnya kejayaan itu bersama dengan orang yang istiqamah. Dawamuha. Bila kita berhenti daripada mencari ilmu yang menjadi kunci kepada kejayaan, kita akan melihat kemerosotan kualiti hidup kepada seseorang, termasuk diri kita. Ya, tapi kita dapati ada kawan kita tu tak adalah cerdik sangat, tapi dia maintain je, terus saja belajar dan belajar dan belajar, sambung pengajian lagi. Ya, Ustaz jumpa ramai anak-anak muda yang rajin sangat sampai ambil PJJ, kelas jarak jauh ya. Kalau di UTM pun ada space kan? Ada tak yang masuk space kat sini, kat JB ni? Space UTM, ya? Ada. Ada kan ya, sebab space tu sangat meluas ya, ribuan dah pelajar. Jadi Masya Allah, Subhanallah ya, sampai Ustazah pernah satu hari didatangi oleh seorang staff daripada TM nak betulkan Ustazah punya ni lah, wifi apa semua kan ya. Tapi Ustazah tengok kan servis yang dia bagi tu macam terlalu baik pula ya, terlalu baik. Terlalu baik pun jadi pelik pula kan ya. Baik sangat. Ya, maknanya boleh pinjamkan dia punya apa, router dia panggil kan, dia boleh pinjamkan. Jadi dia kata baiknya dia. Rupa-rupanya dia lah anak murid Ustazah masa space. Ya, bayangkan teruk cikgu tak kenal anak murid kan ya. Rupanya dia anak murid Ustazah, belajar space. Kerja kat TM, lepas tu belajar. Masya Allah, sampai ke hari ni Ustaz doa-doa. Staff TM memang baik, siapa yang tulis tu ya. Okey, memang doa-doa, ya Allah kau bagilah kebaikan pada dia, kabulkanlah hajat dia ya. Rasa sayang sangat dengan anak murid kita dah kerja sampai macam tu. Jadi ada orang dia akan menerima kebaikan, akan berhasil dan berjaya kerana faktor kesungguhan yang berterusan. Jadi jangan faham kerja keras tu bermusim. Jangan faham kerja keras tu seminggu, 3 hari masa semangat naik. Lepas tu sekarang pemalas balik. Tak. Yang paling penting Ustazah nak tanam di sini adalah dengan semangat hijrah tadi, ya sahabat-sahabat sekalian, adik-adik, yang paling penting adalah dawamuha wa in qalla, berterusan walaupun sedikit. Sebab benda yang sedikit tapi terus saja bertambah sampai waktu dia akan sampai kepada keberhasilan dan nilai yang sangat terbaik. Jadi ini Ustazah kongsikan ya, macam mana anak muda tadi ya, dia memang memberikan kesedaran kepada Ustazah. Jangan kita rasa kita bagus kalau misal kata kita tidak boleh ya meletakkan satu indikator pada hidup kita, hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Tak boleh bayang ya, kalau 20 tahun sentiasa hari ini lebih baik pada semalam, esok lebih baik pada hari ini. Kalau 20 tahun benda tu berterusan, tak boleh bayang ibadahnya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Pasti Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Muslimin, muslimat, adik-adik yang dikasihi sekalian, bila menyebut tentang kesungguhan dalam bekerja, ya, kerja keras dalam kehidupan, rasa macam agak janggal kalau kita tidak merujuk kepada ayat Al-Quran, iaitu ayat yang ke-105 surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah. Sebab ayat ini menjelaskan kenapa kita bekerja. Siapa yang suruh bekerja. Ya, mungkin ada yang cakap yang sebenarnya yang bising-bising suruh saya bekerja ni mak saya. Ya, padahal mak saya tu orang kaya. Harta dia 2 keturunan, 3 keturunan tak habis. Tapi dia suruh juga saya bekerja. Ya, dengan saya dia berkira. Sebab dia kata apa? Kerjalah sendiri. Ada tak mak-mak jenis macam tu? Ada kan ya, Tuan Fairuzi kan ya, ada mak-mak jenis yang macam jadi sebenarnya mak tu bukan kedekut, tapi mak tu nak suruh anak bekerja. Betul, kalau kita fikir kan, kadang-kadang mak-mak zaman sekarang, ada mak-mak yang masih boleh sara anak dia walaupun anak tu dah umur 30 ke 35, tapi kita tahan daripada sara dia. Kenapa? Sebab kita nak suruh dia bekerja.
Ya, kita nak suruh dia bekerja kerana bekerja ni ada kemuliaan yang tersendiri. Tapi kita tak akan jawab yang suruh kita bekerja ni mak. Orang yang jawab, siapa suruh awak bekerja? Dia jawab, mak saya. Bagi pandangan ustazah, dia tidak akan bertemu dengan kejayaan yang gemilang. Kalau semata-mata jawapan dia, yang suruh saya bekerja ni mak saya. Yang suruh saya bekerja ni desakan hidup, dia kata. Yang suruh saya bekerja ni bini kat rumah. Itu memang tak boleh pergi jauh tu kalau jawapan sekadar itu. Ya? Nanti bila dah kaya pemalas. Kan? Dah kaya, alah tak apalah duit tak habis gini kan. Sebenarnya bukan itu konsep pekerjaan. Konsep pekerjaan kita relate dengan surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. Inilah konsep kita bekerja. Okey? Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu, hendaklah kalian bekerja. Hendaklah kalian beramal. Kerja dalam bahasa Arab pun namanya amal. Hendaklah kalian bekerja. Hendaklah kalian melakukan amalan, melakukan sesuatu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang akan melihat pekerjaan kalian adalah Allah, adalah Rasul dan orang-orang yang beriman. Masya Allah, ramainya saksi. Saksi kita bekerja ni. Saksi amalan-amalan kita ni ramai. Siapa? Allah. Ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Kemudian wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian semua akan dikembalikan kepada alam ghaib dan juga yang nyata. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikhabarkan kembali kepada kalian dengan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi rupa-rupanya cerita pekerjaan ni cerita yang berat ya. Disebut dalam surah At-Taubah ayat 105. Ingatkan sekadar pergi punch card je. Ya, ingatkan sekadar angguk-angguk depan bos. Bos tanya, kita kata beres semua walaupun tak beres. Tak sahabat-sahabat. Ya tak adik-adik. Dan demikian juga ustazah mengingatkan diri sendiri. Bahawa ini adalah amanah dan tanggungjawab yang nanti akan dipersaksikan oleh Allah, oleh Rasul dan orang-orang yang beriman. Dan lebih-lebih lagi, semuanya akan dikembalikan kepada alam ghaib dan nyata dan akan dikhabarkan kepada kita semua dengan apa yang telah kita lakukan. Ya? Kita pun tak payahlah cakap cerita hari akhirat ke apa. Setara pejabat kita letak CCTV, lepas tu CCTV tu betul-betul kat muka kita. Cuba agak-agak macam mana kita akan bekerja. Ya, boleh pula lah CCTV tu pilih kat atas meja kita, letak kat situ. Agak-agak ada tak terasa macam nak bagi alasan dekat bos ya, supaya kita ni tukar kat bilik lain lah, sudut lain lah. Takkan senang hati. Jangan kata Tuan Haziq, jangan kata Encik Nasar. Ustazah pun kalau ada CCTV kan. Ya Allah ya Tuhan, ya agaknya ibadah je kot, tasbih je kerja kan, tak tahulah. Kita takkan senang kalau kita sentiasa dilihat. Tapi itulah hakikat, Allah sentiasa melihat kita. Dan Allah akan menjadi saksi atas segala perbuatan yang kita lakukan. Percayalah, setara CCTV, bos memerhati daripada pejabat dia, ataupun bos kata okeylah work from home, tapi semua saya bekalkan CCTV. So saya boleh tengok apa kalian buat. Agak-agak masuk kerja pukul apa? Ya. Kalau kata pukul 8, 7.30 dah berwirid dah kat meja tu. Ya. Kalau kata Masya Allah, ini gambaran, ini cakap biasa-biasa je lah adik-adik ya, sahabat-sahabat. Dan lepas tu kan kita punya bersungguh tu ya Allah lain macam. Lain macam sebab kita tahu bos kita perhati kita. Jadi soal kerja kesungguhan, soal kerja keras
ia sangat terkait dengan siapa yang akan menilai apa yang kita buat. Kalau kita bebas tanpa penilaian, ya, tanpa pemerhatian sesiapa pun, itu orang Negeri Sembilan kata pokok dek-dek ni lah. Ya, rasa nak kojo, ya, bila rasa malas, betul tak? Ya, tapi sebab kita tahu kita ada diperhatikan, ya, ada penilaian ke atas apa yang kita lakukan. Dengan sebab itu, bila kita memahami surah At-Taubah ayat 105 ni, adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, kita akan buat sehabis baik yang kita boleh lakukan. Dan ruang bila menyebut hubungan dengan Allah ni lebih segar, ya, dia lebih apa ya, lebih harmoni, lebih nikmat banding dengan bos ke dengan manusia. Sebab susah sikit kalau dengan orang ni, kadang-kadang alasan kita dia tak faham, dia tak terima. Tapi dengan Allah Azza wa Jalla selalu ada waktu peluang untuk istighfar, untuk mengadu, untuk berharap, untuk berdoa, untuk menyatakan kelemahan dan kegagalan kita, dan terus memohon bantuan Allah agar Allah, ya, membantu kita untuk lebih cemerlang dalam kehidupan dan pekerjaan. Jadi walaupun kita kata kita diperhatikan oleh Allah, dinilai oleh Allah, besok Allah akan saksikan apa yang kita buat, tapi hubungan dengan Allah ni, ya, sahabat-sahabat, adik-adik sekalian, dia hubungan yang terlalu penuh dengan kenikmatan. Allah Maha memahami, Allah Maha mendengar. Ya, Allah juga yang Maha mengurniakan segala-galanya. Jadi bila pekerjaan kita kaitkan dengan hubungan dengan Allah, maka pekerjaan itu benar-benar insya-Allah akan ada nilai ibadah yang sebenar-benar. Akan ada nilai ubudiyah. Sebab apa? Sebab hubungan tadi adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Ya, kita tahu Allah perhati kita, tapi sebenarnya kita juga dalam masa yang sama kita berharap segala-galanya daripada Allah. Ya, dan Allah yang Maha Pengampun, ada salah silap kelemahan kita minta ampun dengan Allah. Jadi adik-adik, sahabat-sahabat kena menghafaz, mengingatkan, ya, ataupun tulis, tepek dekat meja kerja kita tu. Letak dekat rumah ke, kat pejabat ke, ayat 105 surah At-Taubah. Ya, sebab dia memang memberikan satu panduan yang jelas. Kenapa kita bekerja? Kerana Allah suruh. Ya, waqul, katakan wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Kerana Allah suruh, bukan mak suruh, bukan suami suruh, bukan bini suruh. Ya, kerana Allah yang suruh, dan Allah akan menjadi saksi atas segala apa yang kita lakukan. Sa'ad bin Mu'adh, seorang sahabat Nabi SAW, ya, yang dalam sejarahnya mengatakan, ya, beliau ini masya-Allah bekerja keras sangat. Ini betul-betul bekerja keras. Sebab apa? Dia melibatkan batu yang keras dekat tengah-tengah padang pasir yang panas. Nampak sangatlah kerja keras itu kan? Ya. Dia hancurkan batu-batu besar tu, batu-batu besar sebab dia nak jadikan sebagai apa ni? Dia nak jadikan batu-batu kecil lalu dia jual. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila bekerja untuk menghancurkan batu-batu yang kecil tadi, apa yang berlaku? Yang berlaku dengan panas matahari yang terik, ya, jadi tangan tu semua orang kata apa? Kematu, ya, pecah-pecah, mengelupas kulit. Jadi satu hari Rasulullah SAW melalui, ya, tempat tersebut dan melihat Sa'ad bin Mu'adh. Lalu Nabi tanyakan, ya, kenapa sampai jadi macam ni kulit kamu? Dijawab oleh Sa'ad bin Mu'adh, ya, kenapa jadi macam ni tangan kamu? Sa'ad bin Mu'adh kata, kerana aku bekerja, cari nafkah, ya, untuk anak isteri dan sebagainya lah, macam itulah, ya, untuk keluarga. Lalu Nabi SAW mengatakan, maksud dia ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah, ini adalah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Malah Nabi telah mencium tangan tersebut. Bayangkan, ya, tangan orang bekerja ni Nabi sampai cium tangan tu. Ini adalah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dan juga pada riwayat lain Nabi menyatakan, ya, ini adalah tangan yang diharamkan daripada api neraka. Jadi sahabat-sahabat, adik-adik sekalian, ya, satu kemenangan kepada kita semua apabila kita dapat bekerja, ya, benar-benar
Sebab apa? Sebab kita dah melihat tadi daripada hadis, daripada Quran sendiri dan kemudian hadis Nabi SAW bahawa orang yang bekerja ini ada kemuliaannya yang tersendiri. Baik, sekarang Ustazah nak berikan beberapa rahsia kesungguhan dalam bekerja dalam hidup untuk berjaya. Macam hari ni, tengok macam hari ni kita melalui fasa pandemik COVID-19 ya. Macam-macam keadaan yang kita lalui, yang kawan-kawan kita lalui. Ya, Ustazah berharap sahabat-sahabat sekalian, kita bukan saja fikir untuk kesenangan diri kita. Ya, kita bukan saja nak berjaya untuk diri kita. Tapi satu gambaran satu usaha yang lebih baik adalah kita nak berjaya dan juga kita nak menjadi wasilah ataupun asbab jalan kejayaan kepada orang lain. Jalan kesenangan dan kemudahan kepada orang lain. Jadi tahap kejayaan yang kita nak capai dalam hidup tu kena tinggi. Ya, kita bukan nak jadi orang yang hanya menerima zakat, tapi kita nak sampai boleh mengeluarkan zakat. Ya, kita bukan semata-mata nak memberikan kesenangan kepada diri kita, tapi kita sebenarnya nak memberikan kesenangan, berkongsi kesenangan dengan semua. Ustazah cemburu sangat adik-adik, sahabat-sahabat mendengar ada seorang sahabat Ustazah. Ya, sahabat Ustazah tu sahabat Ustazah lah kan ya. Ada seorang sahabat Ustazah tu, Masya Allah ya, usia dia sebaya Ustazah, ya sebaya Ustazah. Dia telah, alhamdulillah, dia telah dapat membawa puluhan sanak saudara dia menunaikan umrah. Ya, Ustaz tengok dia tak adalah kaya sangat kan, tak adalah, makna hidup dia bukan nampak mewah ya. Tapi dia kata masa dia pergi Mekah, dia pergi umrah dan dia bertemu dengan jemaah-jemaah ya, yang bila dia nampak jemaah tu dia terasa macam tu mak long dia, mak ngah dia, pak teh dia, pak uda dia kan, jumpa orang tua-tua kan kat Mekah. Lepas tu bila dia tengok macam mana seronoknya makcik-makcik, pakcik-pakcik tu dapat naik lift pun seronok, naik tangga bergerak pun seronok kan ya. Apatah lagi sampai dekat Masjidil Haram. Jadi bila borak-borak dengan makcik-makcik kan, ada borak-borak dengan pakcik-pakcik, ramai yang mengatakan saya datang ni bukan dengan duit sendiri, tapi ada orang taja, ada orang sponsor. Lepas tu dia jumpa dengan jemaah daripada Indonesia, ramai sangat. Jemaah tu tak tahu nak naik lift. Tunggu je sampai orang lain keluar, orang lain yang pandai-pandai, baru dia akan naik lift. Jadi dia kata dia jumpa jemaah-jemaah tu dekat hotel-hotel yang hotel duduk depan ni. Dia maknanya mahal sikit lah daripada yang hotel-hotel belakang kan. Jadi heran juga makcik ni naik lift pun tak reti, betul ke orang kaya kan ya. Lepas tu bila tanya, dia kata tak, dia kata memang apa ni, dia memang tak biasa, tak pernah naik lift. Datang ni pun ya ada anak saudara yang sponsor. Jadi kata sahabat Ustazah ni, Masya Allah, kat situlah saya terdetik untuk menjadi ya seseorang yang kita rasa gembira dapat pergi ziarah ya Madinah, dapat menunaikan umrah dan sebagainya. Lalu saya terdetik dalam hati, wahai Allah mudahkanlah saya nak bawa mak-mak saudara saya, pak saudara saya, ya, sanak saudara saya untuk menunaikan umrah. Sebab ramai yang tak ada kemampuan pun untuk menunaikan umrah. Jadi Masya Allah sahabat Ustaz tu dapat bawa lebih daripada 20 orang. Ya, masa tu rasanya dekat nak berapa 6-70 ribu jugalah. Ataupun lebih ya tuan puan sekalian. Ustaz dengar tu kan, ya Allah, orang kata apa? Terkasima. Terlopong dengar. Rasa macam ya Allah tak bergunanya aku ni sebagai anak saudara. Rasa macam tu ya. Kesian mak saudara aku kan. Tak pernah terfikir nak buat dia pergi umrah contohnya. Sampai kata ya Allah ya Tuhan, hebatnya mentaliti orang berjaya. Dan hari ni sahabat Ustazah tu sangat berjaya. Alhamdulillah. Ya, Allah akan gantikan. Orang yang pergi menunaikan umrah dan haji, Allah akan gantikan ya harta yang digunakan untuk menunaikan umrah dan haji. Apatah lagi orang yang menaja orang lain. Ya, nampak macam ya Allah 80 ribu duit habis, taja anak mak-mak saudara semua pergi haji, pergi umrah. Tapi jangan risau, Allah pasti akan gantikan. Ya, dengan cara yang terbaik pada waktu yang terbaik. Jadi ini adalah tahap yang kita nak pergi dalam kerja keras kita. Kita nak berkongsi kesenangan, kita nak berkongsi kebaikan, berkongsi manfaat dengan seramai-ramainya.
Ya, orang yang ada. Dan alangkah hebatnya kalau kita memiliki satu lagi sifat, iaitu kita melebihkan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Tapi ini memang susahlah, Ustaz cakap pun senang kan ya. Tapi sebenarnya ini memang level yang sangat, ini memang high level lah. Ini tahap-tahap hijrah ni, tahap-tahap hijrah. Ya, yang boleh maknanya ithar, melebihkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Ya, asalkan orang lain senang, orang lain kenyang, orang lain selesa, diri sendiri tak apa. Sebab itu dalam bab ithar ni ada seorang sahabat Nabi SAW kan, dalam peristiwa hijrah sampai turun ayat Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sebab apa? Sebab ceritanya ada seseorang yang kelaparan, ya, sahabat-sahabat yang memang tak ada makanan pada waktu tu, keadaan susah. Kemudian Nabi bertanya kepada isteri Nabi, kan, ada tak apa-apa makanan untuk dihidangkan kepada sahabat-sahabatku ini? Isteri Nabi kata, rumah kita juga tidak ada apa-apa, kan. Lepas tu Nabi tanya kepada sahabat yang lain, kepada sahabat Ansar, siapakah di antara kalian yang sudi untuk menerima tetamuku ini? Ya, maknanya bila terima tetamu tu layanlah, bagi makan dan sebagainya. Lalu ada seorang sahabat kata, ya, aku sanggup ya Rasulullah nak bawa tetamu-tetamumu ke rumah aku. Ya, padahal dia pun tak tahu apa yang ada kat rumah tu, ya. Tapi dia bersanggup tu, sanggup nak bawa. Dan bila dia bawa tetamu tu ke rumah, dia tanya pada isteri dia kata memang ada sikit saja untuk anak-anak kita. Jadi suami dia kata, tidurkan anak-anak tu, kamu kan pro, macam itulah ya, mak-mak ni kan pro tidur-tidurkan anak dalam keadaan lapar. Kamu tidurkanlah anak tu, ya. Dan kemudian buat rebuslah sesuatu. Sehingga kan pada waktu dihidangkan makanan, ya, sengaja tuan rumah tadi padamkan lampu seketika, ya, sebabnya dia macam nak berlakon je pada ketika waktu lampu tu padam, seolah-olah waktu itulah tuan rumah ni makan. Sebab tak nak bagi tetamu tak selesa, tengok bahawa sebenarnya tetamu je yang makan, tuan rumah tak makan pun sebab bendanya tak banyak. Jadi tengok macam mana, ini level yang sangat dahsyat ya, orang yang bekerja keras mencari keredaan Allah sehingga membentuk sebuah kemuliaan sifat pada diri dia, sehingga dia sanggup melebihkan kepentingan orang lain lebih daripada diri dia. Baik, ya, dalam masa yang singkat ini Ustazah nak berkongsi rahsia nak berjaya lah. Ya, insya-Allah biar berjaya, insya-Allah kita semua ni. Dia punya nampak dah karakter-karakter boleh bekerja keras tu ada ya, insya-Allah. Baik, yang pertama sekali adalah fungsi niat. Okey, yang pertama memang niat. Niat ni akan bawa kita pergi jauh. Siapa yang tak percaya dengan niat, tak payah niat Ustazah, asyik niat je, masuk motivasi suruh niat, kelas Ustazah pun suruh niat, dia katakan ya. Kita kena faham, niat ni adalah kekuatan niat, kebesaran niat tu, ya, dia akan bawa kita pergi jauh. Ada orang niat dia niat yang lemah, dia hanya boleh bertahan 2 hari. Ada orang niat dia tak kuat, dia hanya boleh bertahan 2 bulan. Tapi ada orang niat dia terlalu hebat, niat dia terlalu kukuh, niat dia terlalu besar dan terlalu tepat niat dia. Maka dengan niat dia itu dia boleh pergi jauh. Sahabat-sahabat kena faham, niat yang kita boleh pergi jauh ni adalah niat kerana Allah. Kerana Allah itu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup, tidak mati. Niat kerana orang ni mati, orang ni sakit, orang ni lupa. Saya ambil contoh ya, ini contoh mudah. Okey. Contoh lah ya, minta maaf lah, contoh lebih kurang je lah. Adalah anak Ustazah, tolong jaga atuk dia dekat hospital, dekat ward. Jadi kalau masa PKPD ni dekat ward ni, kena seorang je boleh jaga dan kena dia je jaga, dia tak boleh keluar daripada jaga tu, duduk situ je sampailah patient keluar. Ya, dia tak ada berganti, kecuali orang lain sedia untuk buat swab test juga. Ya. Jadi anak Ustazah yang seorang ni buat swab test, jagalah datuk dia ya dekat hospital. Jadi jaga betul-betul lah ya, bawa pergi tandas apa semua, bagi makan. Ustazah pun sebenarnya, sekejap ya kita charge bateri dulu. Ustazah pun sebenarnya yakin tak yakin dengan anak lelaki ni kan. Ni anak lelaki umur belasan tahun kan. Yang paling tak yakin tu kalau malam, takut nanti dia tu tidur, kan orang kata tidur mati kan. Macam mana jaga orang sakit tidur macam tu. Yakin tak yakin, tapi Alhamdulillah pukul 12 malam telefon dia angkat, 2 pagi telefon dia angkat, 5 pagi telefon pun dia angkat. Alhamdulillah, maknanya dia boleh sedar.
Okey, jadi lepas jaga-jaga semua tu, bila ayah Ustazah balik rumah, ya, Ustazah pun tanya Kak Abah tu kan, Abah perasan tak siapa yang jaga Abah? Ayah Ustazah pun kata, mestilah perasan cucu dia cakap. Kan? Yelah, tapi yang nama siapa? Jadi ayah Ustazah pun sebut nama. Tapi nama tu nama orang lain yang tak jaga. Sebab cucu ramai, 37-40 orang cucu. Katalah nama yang jaga ni Omar nama dia. Ya, yang lain-lain ramai yang tak jaga. Firdaus tak jaga, Bidin tak jaga kan ya. Tapi tiba-tiba Datuk ni sebut nama Firdaus. Padahal yang jaganya Omar kan. Jadi nak bagi tahunya, jadi Omar yang jaga ni kata apa? Alah, Atuk ni asyik lupa je, malas jaga lagi. Nampak tak? Nampak tak? Kita kalau buat sebab orang ni bukan saja orang ni hidup lepas tu boleh meninggal, orang ni sihat lepas tu boleh sakit, orang ni ingat lepas tu boleh lupa sebab manusia. Ya, manusia. Jadi Ustazah pun memanglah tergelaklah juga dengar. Sebab saya rasa benda tu macam make sense juga, ya. Kita seronok nak jaga tu sebab apa? Sebab kita terasa kita akan dihargai, nama kita akan disebut. Tapi macam mana Atuk lupa? Ya, yang lain jaga, lain kena sebut. Sebab bagi nama lain pula. Jadi sedap je orang lain tak jaga ni. Kita tak boleh pergi jauh dengan niat kerana manusia. Okey tak adik-adik? Kita tak boleh pergi jauh. Ya, kita akan lumpuh kat tengah jalan. Kita akan rebah kat tengah jalan. Sebab itu niat ini benda yang kita kena perbaharui setiap hari. Sentiasa, terasa lemah, betulkan balik. Berikan satu niat yang gagah. Apa dia niat yang gagah? Meletakkan semuanya kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab apa yang kita nak apa yang best sangat penghargaan daripada manusia. Mana ada manusia rela berkumpul 1000 orang beratib sebut nama kita? Ada kita jumpa. Dekat SAR, dekat SAR Group JB, beratib nama Faiza Osman, ya, selama 5 jam. Faiza tak ada. Ya, orang ni kadang-kadang lebih kurang yang puji, kan? Ya, tak ada benda nak cakap dia puji. Tak ada point nak kata apa dia puji. Bukan sungguh sangat pun. Tak usahlah kita ni kemaruk sangat dengan pujian dan penghargaan manusia. Kita tak boleh pergi jauh dengan niat yang serapuh itu. Ya, letakkan niat kita ya kerana Allah menganjarinya lebih hebat daripada apa yang kita buat. Bukannya sama, lebih hebat daripada apa yang kita buat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk berjaya dengan cemerlang, ya, dengan kerja keras yang kita lakukan, kita memerlukan kerjasama yang erat. Ya, kerjasama. Bila sebut tentang kerjasama orang berjaya ni, dia melibatkan banyak pihak. Contohnya, dengan keluarga kena ada kerjasama. Ya, dengan rakan sekerja kena ada kerjasama. Kalau keluarga tak faham pun, kita tak boleh pergi jauh juga. Ya, sebab dia akan banyak terencat juga. Ya, jadi kena fahamkan apa yang kita lakukan, apa niat kita, apa perancangan kita, terutama kepada orang-orang yang terdekat. Sebagai contoh ya adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, ini kerja Ustazah. Kerja Ustazah sebagai pensyarah UTM dalam masa yang sama, ya, Ustazah meneruskan usaha dakwah, ya, memberikan kefahaman kepada masyarakat. Mudah-mudahan Allah terimalah sebagai amalan soleh. Ya. Bila itu kerja Ustazah sangat memerlukan sokongan dan kerjasama daripada semua pihak. Ya, contoh kan, ni contohlah. Benda ni kadang ada juga berlaku kan dalam hidup Ustazah. Katalah kita nak ceramah pukul 10, tapi pukul 8.30 huru-hara dalam rumah. 10 pagi nak ceramah, 8.30 pagi dalam rumah huru-hara. Macam-macam kes lah huru-hara tu. Kejut anak PDPR tak bangun lah. Ya, lepas tu sekarang macam-macam lah manusia ni kan. Ya, mengeluh lah, mengamuk lah, semua ada. Kadang-kadang selisih faham lah dengan suami ke apa. Padahal kita nak ceramah ni pukul 10 pagi. Apa yang adik-adik sahabat-sahabat bayangkan, orang nak berceramah tentang keluarga bahagia, kat rumah yang satu rumah boleh dengar. Padahal satu rumah tahu, Umi tadi tu kan, macam itulah cerita kan, ya. Umi tadi tu baru lepas mengamuk kat dapur, tiba-tiba dia ceramah pukul 10 pagi, dia cakap seorang ibu mestilah lemah lembut. Cuba bayang, apa yang tuan puan akan fikirkan? Ingat senang nak buat benda tu, sebab satu rumah akan dengar Ustazah ceramah ni, satu rumah, ya. Jadi,
Masya Allah, subhanallah, kerjasama sangat diperlukan. Sehingga kan, ya katalah kita berselisih faham, ni kejap lagi kita ni nak berceramah dan sebagainya. Kalau ustazah kan, sahabat-sahabat, ya adik-adik, tak tunggu lama lah, tak tunggu lama, akan cepat je nak apa, nak selesaikan. Walaupun ustazah yang kena minta maaf. Walaupun sebenarnya tak puas hati pun nak minta maaf, tapi kena minta maaf kan, sebab apa? Tak mungkin kita dapat melangsungkan kerja kita dalam keadaan kita tidak mendapat sokongan. Ataupun orang-orang terdekat dengan kita sebenarnya menjuih bibir dengan kita. Maknanya, macam tu tak nak. Kita takkan berjaya dalam keadaan demikian. So, kalaulah benda tu terpaksa Ustaz datang dekat suami, okay, bang, maaf bang, tadi tu tak dapat kontrol perasaan, maaf ya. Dah buat santai-santai je. Sebab nak mewujudkan kerjasama tadi. Baru boleh pergi lebih jauh dalam kerja yang kita buat. Jadi ustazah pun kadang heran juga macam mana adik-adik ke tuan-puan ke bekerja tapi bergaduh sana sini. Dengan isteri bergaduh, dengan suami bergaduh, dengan bos bergaduh, dengan kawan bergaduh. Ya Tuhan, kerja apa tu? Tidur dalam gua lah. Ya? Macam mana kita boleh bekerja dalam keadaan bergaduh-gaduh? Sekarang Zah bagi contoh parlimen sekarang salah pula kan? Macam mana buat kerja bergaduh-gaduh ni? Ya, tolonglah jangan banyak bergaduh. Ya, tolonglah cari jalan ke muafakat dan sebagainya. Sebab kerjasama ni penting untuk kita berjaya. Dan sebenarnya kejayaan yang boleh dibanggakan adalah kejayaan yang berlaku secara kolektif. Bukan satu kebanggaan kalau di sel grup JB hanya ada 2 orang je yang berjaya, yang lain tak berjaya. Tapi satu kebanggaan, lain kepuasan dia adik-adik sahabat-sahabat kalau semua di sel grup JB ni berjaya. Ya, meraih keberhasilan, keuntungan, ya, keberkahan dalam kehidupan. Masya Allah, itu auranya luar biasa. Ya, orang akan menjadikan sel grup JB ni sebagai contoh budaya kerja yang cemerlang. Itu penting kerjasama. Kena dilihat dengan gagasan yang lebih besar. Yang ketiga adalah perancangan. Ya, perancangan. Ada orang dia tak nak merancang, dia hanya melaksanakan apa yang orang rancang. So dia pada layer yang kedua lah. Sebab orang yang merancang ni dia selalu berada di atas. Ya. Sebab orang yang merancang. Alah, kita pun tahulah dalam cerita-cerita ke apa benda semua perancang tu lebih tinggi kan kedudukan ni kan daripada yang cuma mengikut arahan tu, ya. Jadi untuk kita berjaya tu kita kena duduk sebagai orang yang bijak dalam merancang. Sebab kerja keras adalah kerja yang smart, ya. Bukan kerja keras tu maknanya tumbuk-tumbuk besi, tumbuk-tumbuk pintu ke, tak. Ya, kerja keras ni kerja yang terancang, kerja smart work, ya. Jadi kita kena kerja work smart tadi tu kita kena kerja untuk rancang dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita nak capai pada bulan ini. Untuk setahun apa pula kita nak capai. Ya, kalau nak capai objektif yang pertama, apa dia punya jalan-jalan dia, ya, untuk capai kepada objektif yang pertama. Walaupun kita rasa macam melewatkan kerja kita je merancang ni, tapi orang yang merancang berjaya dalam perancangan adalah orang yang lebih kemas, ya, dalam gerak kerja dia. Biasanya orang yang hebat dalam merancang, ya, yang ada ilmu dalam perancangan dan kemudian dia ada kesungguhan dalam pekerjaan, biasanya dia akan dapat berjaya dengan smart, bergaya. Ya, orang lain azab, penat, lelah, dia relax je. Ini hebat orang merancang. Ya, baik. Yang keempat adalah circle yang betul. Pilih circle yang betul dalam hidup kita. Ya, jangan circle kita semua orang pemalas. Ya, circle kita semua orang kalau kita call tengah buat apa tu? Work from home, tidurlah, dia kata. Itu jadi kawan baik kita. Memang hancurlah kita. Ya. Ataupun kita punya circle jenis-jenis yang boleh bincang-bincang. Hari ni tolong slide saya. Esok ni pula slide. Ini pula slide in. Hancurlah hidup kita. Memang kawan kita, kelompok yang kita hidup tu sebenarnya adalah gambaran kerja keras kita semua. Ya, dan kita kena menjadikan niat kita duduk dalam kelompok yang berjaya ni adalah untuk kita berjaya seperti mana mereka, bukan untuk kita nak ambil nak mengelak, nak menumpang-numpang, tak, tapi kita kena ambil ilmu kejayaan-kejayaan mereka. Yang keberapa dah?
Lima Ustazah. Yang kelima adalah ilmu dan kemahiran. Untuk kerja keras kena ada ilmu, itu sudah pasti, dan kemahiran. Adik-adik, sahabat-sahabat kena bayangkan segala bentuk ilmu dan kemahiran yang perlu untuk berjaya. Contohnya adalah ilmu komunikasi. Kadang-kadang orang ni dia nak faham tentang kerja dia je. Tapi dia tak tahu bagaimana ilmu komunikasi adalah pendokong ya menjadi ejen yang mempercepatkan kejayaan ilmu komunikasi. Nah, jadi kemahiran berkomunikasi ni sangat penting, ya, sangat penting. Komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, semua tu penting. Ya, macam kita kena belajar. Kalau kita tengok seseorang tu macam menyenangkanlah peribadi dia, menyenangkanlah watak dia. Tengok dia diam pun dah menyenangkan. Bercakap lagi dah menyenangkan. Ada orang diam bercakap semua menyakitkan. So kita bila nampak orang peribadi macam tu, kita kena belajar dengan dia. Dan inilah satu keindahan dalam hidup ya adik-adik, sahabat-sahabat. Ustazah suka antara benda yang Ustazah suka adalah belajar daripada orang yang kita jumpa. Macam tadi Ustazah mula-mula tadi jumpa dengan ada 2 orang tadi dekat bilik VIP dalam Zoom. Dalam Zoom pun ada bilik VIP. Tak pernah berlaku lagi sepanjang Ustazah online tu dengan syarikat-syarikat lain. Tiba-tiba dihantar Ustazah dekat bilik VIP dalam Zoom tadi. Ustazah disambut oleh 2 orang muda yang sangat ceria, memanjang nampak gigi 2 orang tadi. Ya? Sampai Ustazah kata, Ustazah belajar daripada kedua-dua. Ustazah kata, baguslah. Sangat energetik lah kalau kita pagi-pagi hari ketawa, nampak gigi. Siapa tu ya? Special bilik Ustazah VIP dia kata. Tadi pertemuan dengan 2 orang adik tadi kan ya? Rasa ternampak-nampak gigi dia orang sekarang ni ya. Sebab dia orang asyik ketawa, dia orang senyum, dia orang sapa tu dengan tenaga yang hebatlah tenaga dia orang ya. Mungkin boleh lepas makan nasi lemak ke apa. Bertenaga tau, banding dengan orang yang baru tengah kelang kabut nak betulkan mic lah, apalah segala macam. Dia memang dah prepare dah ya, nak sambut dalam bilik VIP tadi. Siapa ya? Syahira dengan Supiah. Okey. Jadi kan, Masya Allah, hanya bertemu sekejap di ruangan Zoom, tapi seronok dapat belajar. Bila kita rasa benda tu bagus, benda tu seronok, so kita nak belajar. Ya, jangan pagi-pagi hari lagi muka tu kan tak reti nak senyum, muka ketat. Memang susahlah rezeki nak masuk. Ya, lepas tu kita tengok macam ni ha. Ya, walaupun saya tak dapat nak menyantuni secara fizikal dengan sahabat-sahabat kat depan. Tapi saya nampak nilai kesungguhan tu, ada disiplin. Tengok ya, semua sama je background tu. Kan? Ini antara nilai kebersamaan ya. Kebersamaan maknanya kita sama je, walaupun kita rasa wallpaper kita lagi cantik, background kita lagi cantik, macam-macam kita boleh letak, tapi seketika letakkan kebersamaan, pakailah apa yang ada tu kan, cantik tu, yang ada tu pun cantik. Kita boleh belajar daripada semua benda. So kemahiran ni kita boleh dapat daripada kehidupan ni. Itu adalah rahsia orang berjaya ya. Dia tak pernah rasa dia berada di tempat yang silap ke. Kita selalu dengar kan ada tempat yang silap pada masa yang silap. Tak tahulah ambil pada mana ayat macam tu kan ya. Sebenarnya Masya Allah, ketentuan Allah kepada kita tu sentiasa ada hikmah yang besar untuk kita belajar. Kat situ kita akan menjadi orang yang berjaya. Ya. Kerja keras bukan makna kerja sampai tak makan, tak minum, sampai tak dapat nak menyeimbangkan kehidupan. Tak. Kerja keras adalah kerja yang terancang. Ya, kerja yang diberkahi, kerja dengan ilmu, dengan kemahiran, kerja dengan teamwork ya yang baik. Itulah kerja keras yang kita maksudkan ya untuk kita berjaya. Dan yang berapa dah? 6 kan? 6 Yang ke-6 adalah pengorbanan. Adik-adik, sahabat-sahabat, kita memang kena keluar daripada comfort zone. Ya, kena keluar. Memang orang berjaya dia tak boleh, kadang-kadang kita rasa macam nak ada rumah je, seronok ada rumah. Tak, orang nak berjaya memang kena keluar juga daripada rumah. Ada orang nak berjaya kena merantau. Dia kena mengembara, kena berpisah seketika. Ya, pengorbanan ini memang menjadi syarat kepada ciri kepada kerja keras untuk kita berjaya. So kalau ada pengorbanan, kadang-kadang pengorbanan perasaan ya, pengorbanan masa, pengorbanan tenaga, tapi insya-Allah dengan niat yang betul kita tak mudah kecewa. Ya, dan yang ke-8, yang ke-7 menentukan keutamaan. Ya, kadang-kadang kita tu macam nak berjaya dah.
Tapi lepas tu tak berjaya sebab tak pandai menentukan keutamaan dalam hidup. Ya, berbelanja, boros, membazir. Patutnya yang utama selesaikan yang wajib-wajib dulu, hutang, ya, nafkah kan. Baru datang keberkahan dalam kejayaan kita. Kalau tak, kejayaan tu sekelip mata boleh Allah ambil balik semula. Jadi kena pandai menyusun keutamaan. Ya, perkara fardu ain pasti tak sama dengan benda-benda yang sunat, ya, dan sebagainya. Kena diutamakan. Tengok macam Cik Jasmine kata zakat. Ya, betul. Ya, kita tak berjaya kalau kita kata kita ada jutaan ringgit, tapi bila tiba time nak keluar zakat, kita jadi bakhil. Kita rasa macam harta kita akan berkurangan. Kesian. Ya, kesian sangat. Adik-adik, ini satu perkongsian saya jugalah. Zakat tu mesti selesai. Urusan zakat kena selesai. Ya. Bahkan ulama memberikan pandangan, ya, sebab sekarang kan macam pusat zakat ke apa dah boleh bagi kita potong bulanan kan. Potong bulanan, ya, potong gaji bulanan ke apa. So ulama bincang, boleh ke keluarkan zakat secara bulanan macam tu sedangkan belum sampai haul dia, belum tahu sampai nisab ke tidak, ya. Jadi pandangan ulama mengatakan ia boleh. Ya, bahkan sangat digalakkan sekiranya kita bimbang kalau kita tak buat pengeluaran bulanan macam tu, nanti duit yang ada tu kita akan habiskan dengan pembaziran dan sifat boros. Jadi boleh buat. Kita buatlah macam kita buatlah average macam tahun-tahun lepas. Kita rasa mungkin saya ni dalam RM1,000 kot keluar zakat setahun. So kita buat siap-siap tolak gaji RM100 kan. Ya, kita tengok pada tahun lepas punya macam mana. Ataupun jangan berkira sangat. Letaklah 300 ke kan setiap bulan macam tu. Percayalah adik-adik, dia punya kemakmuran tu lain sangat. Luar biasa kemakmuran dia. Ustazah mengagak-ngagak lah juga kan. Mengagak je. Tapi saya rasa macam betul juga kan. Sebabnya 6 tahun dah kot, 6 atau 7 tahun Ustazah mulai buat tolak setiap bulan ya dengan PPZ oleh Hafiz Ketuan. Dan sekarang dilantik oleh PPZ oleh Hafiz Ketuan juga untuk jadi ikon lah, untuk menyebarkan ya, maknanya mengajak orang untuk buat pemotongan gaji bulanan ya. Sebab Ustazah dah mulakan lebih awal. Dan tak payah berkira sangat. Walaupun kita rasa macam macam berlebih yang kita bagi kan. Tak payah kira sangat. Bahkan selalu rasa macam kalau boleh nak tambah lagi biarlah ya. Kita bagi pun untuk zakat, kalau berlebih pun kita anggaplah tu macam apa, macam kita punya infak sunat kan. Subhanallah adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, memang betul. Ustazah lah testimoninya ya. Memang terasa sangat semenjak daripada hari tu kan. Rasa kemakmuran hidup ni bukan dikira dengan duit saja ya. Kemakmuran hidup ni luas sangat maksud dia. Ya, maksud dia mungkin kebahagiaan keluarga, ya, hubungan dengan anak-anak, kesihatan, ya, dan sebagainya. Ilmu Allah bagi sikit-sikit ke, kan? Allah tambahi lagi ke, macam-macam lah bentuk keberkahan ya. Macam-macam bentuk kemakmuran. Jadi terasa dan selalu terdekat dalam hati, teringat balik pada zakat tu, Jadi mungkin ada hint di situlah ya. Ada justifikasi juga mungkin kerana zakat tu kan ya. Maknanya kita tak nak ada apa-apa isu dengan zakat. Sebab ini adalah sedekah wajib yang kita kena keluarkan. So kena tahu ya, menyusun keutamaan, jangan boros dulu, yang wajib kita tinggalkan. Ya, sebab itu yang ke-8 saya letakkan simpanan. Kita kerja keras tapi kita tak menyimpan. Ini adalah satu musibah. Ya, musibah. Jadi bila simpan ni, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik, dia kena, bila sebut simpanan ya, kita tengok macam ni. Yang kita simpan tu jangan sampai menjadikan kita bakhil untuk infak. Tapi kita simpan tu adalah pada kadar yang munasabah. Ya, sebagai maknanya mungkin kita ada projek yang besar untuk ummah dan sebagainya, ya, untuk masa depan. Jadi kena pandai-pandai mengagaklah. Yang penting sebenarnya pada poin simpanan ni, orang berjaya adalah orang yang tidak membazir. Adik-adik akan bertemu dengan orang yang nampak macam berjaya, limpahan rezeki Allah bagi, jutaan ringgit Allah bagi, tapi akhirnya petik jari jatuh miskin. Akhirnya petik jari sekelip mata, dia jadi orang susah. Habis hilang segala kejayaan. Kalau kita ukur dengan tadilah ya, dari sudut harta benda dan sebagainya.
habis semua hilang. Itu sangat mudah bagi Allah, ya, sangat mudah. Sebab apa? Sebab tak pandai beringat masa Allah mudahkan hidup. Walaupun yang kita bincang ni adalah kejayaan dalam konteks yang lebih luas, ya, dunia dan akhirat. Yang ke-9, disiplin dan penjadualan. Ada orang dia boleh kerja keras tapi dia tak boleh disiplin. Betul kan? Dia boleh kerja keras, jadi buruh boleh. Dahsyat kerja keras dia. Tapi nak disiplin jaga solat 5 waktu, tak boleh. Ya, nak disiplin apa lagi ya? Nak disiplin jaga urusan anak-anak dengan baik, tengok anak-anak punya pelajaran, tak boleh. Tak semua orang yang kita lihat rajin ataupun hardworking, tapi dia adalah orang yang berdisiplin. Ya, jadi disiplin ni adalah satu sifat dalam diri kita yang kita dapat menguruskan hidup kerana kita mengutamakan soal manfaat dan kita nak mengelakkan mudarat. Ya, orang yang bangun lebih awal pastilah meraih kejayaan yang lebih hebat. Itu kalau tak kata, tak sebut pada hadis apa ke, itu macam hukum alam lah, kita pun tahu ya. Contoh macam siapa nama tu, Donald Trump. Kan, USA punya presiden dulu kan. Dia kata dia tak takut persaingan dalam dunia bisnes. Dia tak takut. Datanglah beratus-ratus, beribu lagi orang nak bersaing dengan bisnes dengan dia tak takut. Sebab apa? Sebab dia ada satu soalan dia nak tanya. Pertama, soalan dia adalah, kamu bangun tidur pukul berapa? Sebab bagi dia tak ada persaingan dengan orang yang bangun tidur lewat. Tak kira lah kamu jutawan ke apa ke, anak jutawan ke, tapi kalau dia jawab, saya bangun tidur pukul 10 pagi, bagi Trump, ya, bagi Trump dia dah menang dah. Sebab apa? Sebab dia bangun lebih awal daripada pukul 8 pagi, 9 pagi. Jadi itu orang-orang non-Muslim kan. Jadi bayang kita kan, ya, kena ambil nilai ni. Dan yang ke-10 adalah akhlak. Orang berjaya ni adalah orang yang ada akhlak, ya. Sebab itu ramai orang berjaya pada makna yang sebenarnya. Kenapa? Sebab dia akhirnya menjadi qudwah, contoh ikutan kepada orang lain. Kerana nilai akhlak yang ada. Tak ada siapa heran orang kaya tapi sombong. Ya? Tapi orang akan menjadikan contoh orang sederhana yang baik. Ya, tak ada siapa heran orang cantik tapi kedekut. Tapi orang akan menjadikan contoh orang tu tak adalah cantik sangat tapi pemurah, dermawan. Jadi kita ambil pada nilai akhlak, di situ kemenangan kita ya dalam kesungguhan kita bekerjaya ataupun bekerja dalam kehidupan. Jadi adik-adik, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, ya, insya-Allah untuk kita lebih hebat, lebih baik, Ustazah mencadangkan PDCI, plan, do, check dan improve. Ya, biasa kita dengar PDCA kan, plan, do, check dan action, ya. Tapi sebenarnya perkataan yang paling layak, yang paling sesuai untuk menjadikan kita orang berjaya bukan action tapi improve. Ya, kita merancang, kita melakukan, kita menilai dan kita membuat penambahbaikan. Insya-Allah selama mana penambahbaikan tu selalu kita lakukan dengan istiqamah, insya-Allah kita akan meraih kejayaan ya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah sahaja yang dapat Ustazah kongsikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada SAR Group JB, kepada semua staf-staf yang masya-Allah yang ceria, yang sangat bertenaga, ya, kepada semua Ustazah mendoakan agar adik-adik, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian berjaya cemerlang di dunia dan di akhirat. Sehingga nanti satu hari nanti Ustazah dapat mendengar perkongsian daripada ya Cik Omar lah, Cik Firdaus lah, Puan Adibah lah, Puan Syira. Ya, besok ni nak dengar ceramah daripada Anzar Musa ni. Ya, Anzar Musa bagi ceramah motivasi pula. Ya, Cik Nasar ataupun Puan Nur Azurin, Puan Jaja, Ustaz Muhaimin kita nak dengar nanti ni, ya, ceramah daripada Ustaz Muhaimin. Sampai ketikanya Ustazah akan duduk pula belajar dan mendengar daripada kalian yang telah berjaya, ya, menjadi inspirasi kepada orang lain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat kita tengok perkongsian Ustazah tadi. Terima kasih terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nur Hafizah Musa di atas ceramah
yang disampaikan sebentar tadi. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan syabas juga. Syabas kepada semua, syabas kepada hadirat yang dirahmati sekalian di atas perhatian yang diberikan sepanjang berlangsungnya ceramah sebentar tadi. Okey, sebentar ya. Nampak tak background saya dah berubah? Okey, so maka dengan ini bermulalah sedikitlah Ustazah ya, sedikit session Q&A. Kalaulah ada beberapa soalan yang mungkin nak bertanya direct kepada Ustazah, dan juga yang mana yang berada di live Facebook ataupun YouTube, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Ada pihak tim kami akan bacakanlah untuk semua yang berada di live. Okey, ada soalan ke? Ada soalan dekat chat kan? Okey, kalau macam tu kita baca soalan di ruangan chat dulu. Okey Ustazah, ni ada yang bertanyalah Fatiatul Husna Burhan. Soalannya Ustazah, dia tanya apa tip Ustazah maintain je bagi ceramah. Walaupun dengarlah kat belakang-belakang tu ni mungkin pengalaman dia sendiri kan. Bila nak zoom ke nak ni, tapi yalah bila ada ni mungkin tak boleh nak fokus mungkin lah. So apa Ustazah punya tips? Wallahu a'lam, mungkin sebab dah biasa. Ya, ini dah biasa ni maknanya pengalaman lah, ya, pengalaman. Dan yang paling penting juga adalah bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab itu walaupun kita kata kita dah berpengalaman ke, ya, tapi kalau Allah tak bantu, ya, benda tu hilang fokus juga, ya, benda tu tak akan jadi mudah juga. Dan yang ketiga adalah sebenarnya ini penting kita membina hubungan yang baik, ya, menghargai semua orang yang ada dalam hidup kita. Ustazah pun banyak buat salah, kadang-kadang mungkin ya tak jaga hati mereka, ya mungkin kadang-kadang tak usul periksa, ya, bersangka-sangka ataupun marah. Jadi kita tak boleh malu untuk datang minta maaf, ya, minta maaf sebab KPI yang Ustazah letakkan adalah keharmonian. Kalaulah keharmonian tu boleh hadir dengan kita yang kena merendah diri, kita yang kena minta maaf, tak payahlah hitung berapa ratus kali kita dah minta maaf. Sebab KPI yang saya letakkan adalah keharmonian. InsyaAllah dengan keharmonian, semua orang boleh berfikir dengan tenang. Semua orang boleh buat refleksi diri kalau ada keharmonian. Ya, jadi itulah antara perkara-perkara yang dijaga dalam hidup ni, insyaAllah, ya, yang mudah-mudahan akan memudahkan segala urusan kita lah, insyaAllah. Terima kasih pada yang bertanya. InsyaAllah. Okay, harap menjawab soalan Fatiatul Husna Burhan. Okay, Faiza ada satu ya. soalan dekat Facebook yang Ustazah rasa nak jawab soalan tu. Boleh Ustazah? Dia katakan nak bekerja keras tapi banyak gangguan emosi, hati selalu terluka. Ni pun sama Ustazah, lebih kurang. Macam mana? Apa soalannya? Macam mana dia nak ikhlas tu bekerja? Rasanya lebih kurang lah tu. Ya, betul ya. Hati yang selalu terluka. Memang sifat hati tu, ya, kadang-kadang memang dia mudah terasa, ya. Dia tu kepekaan tinggi. Hati terluka ni dia terlalu peka. Sensitif, ya, sensitif. Sebab tu mudah terluka. Tapi Ustazah percaya bila kita mengisi hidup kita dengan ilmu, so ilmu yang kita ada menjadi hujah, membantu kita untuk menjadikan hati kita tu lebih kebal, lebih kuat, ya, supaya tidak mudah terluka. Tak berbaloi, ya, sahabat-sahabat nak terluka dengan kata-kata orang dan sebagainya, ya. Okeylah, Ustazah lebih senang, lebih mudah bawa contoh lah, ya. Contoh, kita kadang-kadang mungkin terluka dengan kawan sekerja kita yang kita rasa dia buat teruk kat kita, ya, dengan sebab dia lah kita rasa kita tak boleh maju kat syarikat ni. Macam-macam lah orang terluka kan, macam-macam ayat dia. Tapi bukankah setelah kita berjuang juga, ya, mengatasi kelukaan tadi, bukankah selepas 5 tahun, 10 tahun, nanti kita akan terasa nak berterima kasih dengan kehadiran mereka. Ya, sebab apa? Sebab mereka hadir sebenarnya dihadirkan oleh Allah bukan untuk melukakan hati kita, tapi untuk membina ketahanan dan kekebalan kepada jiwa kita. Setuju tak adik-adik? Ya. Habis tu kita nak macam mana? Kita nak hidup kita ni orang kipas selalu. Macam tu kan kita nak?
Agak-agak kita akan jadi apa adik-adik, sahabat-sahabat? Kalau orang selalu puji, orang selalu kipas, kita sentiasa betul, kita ada penyokong jutaan orang contohnya, kita akan jadi apa? Ya, kita akan jadi apa? Entah-entah kita akan jadi manusia yang paling lemah. Ya, paling lemah. Satu orang komen je, netizen komen sekali satu je, dia tak lalu makan, tak boleh tidur. Ya, padahal tengok pemimpin-pemimpin hebat, orang hebat-hebat ni, selamba je kena kutuk kan, ya, kena macam-macam. Jiwa kebal. Ya, jadi kita kena tengok hikmah di sebalik benda yang berlaku. Ya, memang kadang-kadang ada banyak je punca. Kita boleh sandarkan, oh itu menjadikan sebab saya terluka. Suamilah, anak-anak lah, kawan, rakan sekerja lah. Tapi bila kita melihat bahawa benda tu diizinkan oleh Allah untuk berlaku kerana apa? Hikmah yang sangat besar. Cuba cakap kat Ustazah, kat mana hospital ataupun tempat yang kita boleh datang dan kita kata, tolong buat hati saya kebal. Kat mana? Nak rujuk kat mana? Ada tak syarikat yang memang syarikat untuk kebal hati? Ada? Tak ada. Kita tak, padahal hati ni raja. Hati ni adalah raja dalam hidup kita, mempengaruhi seluruh hidup. Ya, tapi kat mana? Kat mana tempat nak menjadikan hati ni kebal? Maka jawabnya adalah universiti kehidupan inilah. Yang kadang-kadang kita terluka, kita sakit hati, kita menggeram, kita menyampah. Tapi Masya Allah, Subhanallah. Ya, bila kita berpegang dengan tali Allah, cari ilmu mengatasinya dengan baik, rupa-rupanya ia membina hati kita, ya, sehingga kita merasakan pujian dan kejian tu sama aja. Orang suka, orang tak suka, sama aja. Yang penting apa dia? Allah suka. Ya, orang sokong tak sokong, sama aja. Yang penting yang kita buat ni Allah redha. Jadi ini adalah universiti kehidupan, ya, yang memang pada peringkat awalnya kena laluilah luka-luka tu kan, ya. Lama-lama tak ada apalah. Ya, lama-lama tak ada apa. Lama-lama kita rasa memang menghabiskan boreh betul lah terluka-terluka dengan orang ni kan, ya. Yang hilangkan kita punya tenaga je kat situ kan. Ya, kita tumpu kat situ. Jadi kena tahan jiwa sikit, tahan lasak sikit, ya, tahan lasak. Kita jangan suka sangat. Ustaz ibaratkan kita ni banyak habis tenaga sebab bersilat dengan angin. Ya, tenaga kita habis, rupanya bersilat dengan angin, musuh tak ada pun. Jadi itulah orang yang melayan emosi, melayan perasaan, umpama orang yang bersilat dengan angin, ya, dengan tiang, ya, tak ada musuh pun, dia je sakit seorang-seorang. Jadi kita lebih baik tenaga tu disalurkan untuk perkara yang lebih bermanfaat, membina hubungan kita dengan Allah, memberi manfaat yang besar kepada ummah, insya-Allah luka tu Allah akan ubat. Wallahu taala a'lam. Okay, Ustazah, terima kasih Ustazah. Bina hati. Itulah pesanan Ustazah, bina hati supaya kita ada ketahanan dan kekebalan dalam hidup kita. So untuk yang dalam Zoom ni, tadi soalan? Ada Soalan satu. soalan Ada terakhir. dekat chat. insyaAllah. Izzah, soalan ada dekat terakhir. chat. Izzah ada dekat chat. Dekat chat. Ada yang nak bercakap tu kan? Encik, siapa yang nak cakap? Ada tak? Nak tanya Soalan sikit. terakhir. Ada. Siapa yang bercakap ni? Tak nampak pula. Firdaus. Firdaus je. Firdaus ada Okey. 2 dalam ni. Okey, Firdaus. Okey. Okey, saya nak tanya macam mana kita nak buatkan family kita support, keluarga kita support dengan kerjaya kita ni. Kadang-kadang kita kan bekerja, orang kata mungkin kita rasa kita kerja orang kata betul-betul untuk keluarga kan, tapi kadang-kadang ada yang kata family pun perlukan masa kita. So macam mana kita nak buatkan family faham dengan kerjaya kita? Okey, terima kasih soalan Firdaus. Ya Allah, Ustaz berdoa sangat agar boleh jawab soalan Firdaus ni. Ya, Firdaus dan sahabat-sahabat semua, ini perlu kepada teknik. Teknik tu penting. Kadang-kadang orang sibuk, dia fikir dia kena meluangkan masa yang panjang dan sebagainya. Sebenarnya ini perlu kepada kemahiran, ya. Cuba bayangkan, ya, contoh. Kenapa kita rasa macam, kenapa ya solat duha tu istimewa sangat? Solat sunat duha tu sangat istimewa. Allah sangat sayang, cinta sangat orang solat duha. Antara lain lah, banyak sebab lah ya, banyak sebab. Tapi antaranya adalah di tengah-tengah kita bekerja, ya, kita sibuk kat tempat kerja, cari rezeki, banting tulang segala macam, tapi kita memberikan juga masa kita tu untuk apa? Sujud dan rokok kepada Allah. Mahal tu. Bukan solat duha, bukan 4 jam kan? Solat duha 2 rakaat paling kurang, mungkin dalam 10 minit je. Ya, 10 minit tu pun lama. Tu mau baca surah Al-Baqarah kan, ya. Mungkin 5 minit je solat duha. Tapi dia jadi sangat istimewa. Kenapa? Sebab di tengah-tengah kita bekerja tu,
kita memberikan juga masa kita untuk apa? Khusus untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Apa teknik kat situ ya? Macam tu jelas sebenarnya orang rumah kita pun. Bukan nak suruh duduk rumah sampai tak keluar bekerja. Tapi kan kalau tengah-tengah ya sibuk-sibuk, busy, mesyuarat sana sini, tiba-tiba kita boleh call dia. Ya. Dia kata, abang free je nampak, tak ada kerja. Tak adalah, abang ni sebenarnya dalam meeting ni. Ya, tengah tunggu ni, 2 minit lagi nak meeting ni. Habis tu kenapa telefon saya? Ni contohnya ni Izzah buatlah cerita pula kan. Ya, kenapa telefon saya? Yelah kan ya, nak meeting pun tapi teringat kat isteri. Macam mana rasa dia? Ya, ingatan di tengah-tengah kesibukan tu, ya Saudara Firdaus, itu lebih baik daripada work from home kat rumah sampai isteri kata bila nak keluar kerja ni dah jemu tengok. Contohnya kan. Ya, ini kemahiran, ini teknik. Ya, jadi kita tu menjaga ingatan, kejujuran kita, keikhlasan kita. Ya, kadang-kadang isteri kat rumah, anak-anak kat rumah nampak ayah dia tadah tangan berdoa. Ya, lepas solat dengan ikhlas. Itu semua adalah pemandangan-pemandangan yang boleh meremukkan jiwa lah. Bukan remuk tak betul pula. Yang boleh mencairkan hati ahli keluarga kita. Contohkan Ustazah pernah share kan, ada apa ni yang biras Ustazah yang meninggal dunia tu kan. Maknanya adik ipar kepada suami Ustazah, dia meninggal, lepas tu kawan dia tag Ustazah lah. Dia kata ini adalah sahabat saya, dia cakap. Ya, masa saya selalu perhatikan dia. Dia selalu ada masa untuk solat duha. Lepas solat duha tu dia banyak baca Quran lah. Dia banyak baca Quran dekat surau kat tempat kerja. Ya, waktu-waktu rehat, dan lepas tu saya perhatikan lepas baca Quran tu dia akan peluk Quran macam ni. Dia peluk Quran. Ya, pejam mata, peluk Quran seperti dalam keadaan bermunajat kepada Allah. Jadi kata sahabat yang tengok tu, saya selalu terasa emosi dia. Terasa kerohanian dia walaupun saya hanya melihat saja. Rasa aura kerohanian walaupun saya hanya melihat dia memeluk Quran, macam berteleku ya, macam bermunajat. Dan masya-Allah ya, Ustazah bila dengar tu, Ustazah pun cuba buat. Ya, sangat indah. Sangat indah. Dan cuba bayang ya, kita menjaga ibadah kita kepada Allah, hablum minallah kita. Benda tu akan ada aura dia pada anak isteri kita di rumah. Ya, tambahan dengan akhlak yang mulia. Dia nak ambil hati orang ni dengan akhlak je. Dia tak boleh ambil hati orang dengan harta. Itu memang sifir. Itu memang formula yang Nabi SAW letakkan. Kamu tidak akan dapat menguasai hati manusia, memenangi hati manusia dengan harta benda kamu, tapi kamu boleh memenangi hati manusia dengan akhlak yang kamu tunjukkan. Jadi suami-suami yang baik akhlak ni memang cairlah hati isteri. Ya, memang cair hati isteri. Jadi ini di antara teknik lah ya tuan-puan sekalian yang kita kenalah mahir, kena gunakan di tengah-tengah kesibukan kita dalam menguruskan pekerjaan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu soalan yang akhirat tadi ya. Jadi saya kembalikan semula kepada Cik Faizah Osman. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. So dengan Q&A tadi, maka berakhirlah ceramah kita pada hari ini. Semoga kita semua akan dapat berjumpa lagi pada sesi ceramah yang akan datang.